Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula tuan-tuan, puan-puan dan seluruh yang memberikan komitmen kepada Rumah Ngaji Johor. Kita akan meneruskan perjalanan kepada ayat-ayat seterusnya. Ayat 58, 59, 60 insya-Allah. Pada ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala mula menceritakan tentang 7 tahun yang kedua. Ia adalah keadaan di mana apa yang telah diperlihatkan Allah kepada Raja Mesir dan ditafsirkan oleh Yusuf alaihi salam dari dalam penjara telah menjadi kenyataan. Alhamdulillah, sebelum datangnya ayat 58 ataupun sebelum berlakunya peristiwa pada ayat 58, kita sudah faham apa yang berlaku dalam 7 tahun yang pertama. Walaupun Al-Quran tidak mengisyaratkan dengan zahir ayat tentang 7 tahun berkenaan, kerana sudah sedia maklum apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihi salam. Iaitulah Yusuf melaksanakan sendiri apa yang beliau tafsirkan kepada Raja Mesir. Sekarang beliau adalah Al-Aziz dan beliau telah berjaya untuk menyediakan simpanan yang jauh daripada yang jauh lebih cukup, yang jauh lebih daripada mencukupi untuk rakyat Mesir bertahan dalam tempoh 7 tahun yang kedua. Yusuf alaihi salam membangunkan gudang-gudang untuk simpanan jangka panjang, bukan hanya kepada rakyat Mesir, tetapi untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan dari luar negara Mesir. Inilah jiwa negarawan yang mementingkan siapa pun yang memerlukan asalkan namanya manusia. Yusuf alaihi salam bukanlah pemimpin yang kerana simpanan sangat banyak maka dinaikkan harga dengan melonjak tinggi dan hanya yang kaya-kaya sahaja boleh memperolehi simpanan gandum kerajaan Mesir. Tidak. Kerana ini terbukti kepada ayat yang bakal kita kupas ini, di mana baginda sendiri mengagihkan gandum kepada rakyat jelata datang daripada pelosok negara, walau apapun latar belakang kehidupan, kaya atau miskin, asalkan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan Mesir, layak menerima bantuan kerajaan. Tuan-tuan, satu perkara yang kita perlu renung dengan mendalam, barangkali kita tidak terfikir apabila membaca surah Yusuf, adalah kisah dalam surah Yusuf bukanlah sekadar kisah tentang kepribadian Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi ia juga adalah surah yang diturunkan bagi membenarkan wahyu Al-Quran. Al-Quran ini benar dalam seluruh isi kandungannya, walaupun berbicara tentang masa depan yang tidak nampak depan mata. Orang panggil akhirat, berita ghaibiat. Sebenarnya isu ini nampak dalam surah Yusuf, di mana Yusuf alaihi salam telah mengkhabarkan kepada Raja Mesir, bukan sekadar 14 tahun, 7 tahun pertama, 7 tahun yang kedua, tetapi ada tahun yang ke-15. Amun yughathu fihi nas. Satu tahun di mana manusia memerah anggur untuk dijadikan minuman arak dan buah-buahan masak rano. Sedangkan tahun yang ke-15 adalah peristiwa yang tidak ada kaitan langsung dengan mimpi Raja Mesir. Mimpi Raja Mesir adalah mimpi yang berkaitan dengan lembu 7 ekor gemuk dimakan 7 lembu yang kurus, dan 7 tangkai dengan tangkai-tangkai kering, 7 tangkai hijau dengan tangkai-tangkai kering. Inilah ilmu laduni, kata para ulama. Tahun yang ke-15 adalah ilmu yang direct Allah Ta'ala kurniakan. Jadi bayangkan, seluruh rakyat Mesir yang pada awalnya tidak beriman, apabila diperlihatkan kepada mereka Yusuf alaihi salam, yang mengetahui tahun yang ke-15,
maka apakah perasaan rakyat Mesir? Apatah lagi orang yang berdiri di hadapan mereka itu bukan sekadar seorang yang berintegriti tinggi yang telah dibersihkan oleh Mahkamah Mesir, tetapi lebih daripada itu, tuan-tuan sekalian, baginda telah menonjolkan dirinya sebagai seorang yang diberikan ilmu wahyu yang gaib, yang tidak diberitahu kepada sesiapa. So mereka sangat berdebar, apatah lagi 7 tahun yang kedua ini benar-benar terjadi. So ini bukan soal mimpi Raja Mesir, ini soal pentafsiran yang dilakukan oleh Yusuf alaihi salam. Dan nanti ya, iaitulah tahun yang ke-15. Bayangkan perasaan rakyat Mesir. Yusuf As-Siddiq, Yusuf benar-benar membuktikan dia adalah Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran pun begitu. Al-Quran seperti Nabi Yusuf alaihi salam, bila bercakap tentang masa depan, ia pasti akan berlaku. Pilihan di tangan kamu nak percaya ataupun tidak. Tetapi rakyat Mesir telah diperlihatkan Allah benarnya Yusuf alaihi salam bila berbicara tentang masa depan. Al-Quran pun begitu. Bila berbicara tentang kiamat, bila berbicara tentang syurga, bila berbicara tentang neraka, ia adalah benar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tidak ada sebarang keraguan kepada Al-Quran bila berbicara tentang masa depan. Sama juga dengan mimpi yang diperlihatkan Allah kepada Yusuf. Akhirnya mimpi itu wahyu, bukan sekadar mainan tidur. Dan 40 tahun selepas itu, apa yang diperlihatkan kepada Rasul ini menjadi kenyataan. Maka apa yang Rasul cakap tentang masa depan, ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah wahyu Allah yang memiliki masa, yang mencipta masa, yang tahu segala apa yang berlaku dulu, kini dan selamanya. Jadi biar bertambah iman kita, tuan-tuan, kepada Al-Quran, khususnya bila berbicara tentang akhirat. Ia bukan ramalan, ia adalah berita benar dari masa hadapan yang diberitahu kepada pembaca Al-Quran. Untung orang yang baca Al-Quran. Kemudian kita cuba lihat dari perspektif seterusnya, ya. Apabila rakyat Mesir diberitahu adanya 7 tahun yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yusuf dan diperlakukan kepada rakyat Mesir? Membuat bekalan, membuat persiapan. Semua orang akan jadi bersungguh bila mereka tahu ada bahaya nak datang. Dan bila datang ayat 58, ia adalah satu pembuktian Yusuf alaihi salam benar. Bayangkan seluruh rakyat Mesir menarik nafas lega. Oh, leganya, mujur kita buat bekalan. Terima kasih Yusuf alaihi salam. Kalaulah dia tidak memberikan cadangan bernas, apa perlu kita buat? Ataupun dia beri cadangan tetapi dia tidak memegang Kementerian Kewangan, barangkali kita tidak benar-benar berjaya membina bekalan. Yusuf alaihi salam, tuan-tuan, ini satu perkara yang menarik. Baginda hanya diperlihatkan dengan 7 tahun yang subur, yang kemudiannya 7 tahun kemarau tanpa hujan. Tetapi apa yang baginda sarankan dari sudut pelan bertindak untuk menyelamatkan Mesir pada 7 tahun yang kedua, itu tidak diwahyukan. Yang diwahyukan adalah takdir Allah. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Gemuk dimakan kurus, yang hijau akan kering. Tetapi Yusuf alaihi salam dalam perkara yang tidak diwahyukan, baginda dikurniakan Allah juga ilham untuk bertindak menyelamatkan Mesir pada 7 tahun yang kedua, menerusi 7 tahun yang pertama. Subhanallah, ini orang panggil berbekal menjelang bahaya nak datang. Kita dah tahu bahaya nak datang kat depan tu, maka kita pun buat bekalan. Ini namanya taqwa. Ini namanya taqwa, sebagaimana ayat 57. Lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini yang dididik oleh Yusuf alaihi salam kepada rakyat Mesir. Kalaulah kita tahu bahaya nak datang, lalu kita buat bekalan supaya tak kemalangan, tak kebuluran. Demikianlah ayat-ayat Allah tentang masa depan. Bila Allah cerita pasal bahaya, Allah cerita pasal neraka, Allah cerita pasal titian sirat, Allah cerita pasal yang menakutkan daripada Quran, ia ada tujuan. Ia adalah tujuan untuk menimbulkan takwa, agar kamu buat bekalan, agar kamu bertaubat. Nampak tuan-tuan? Masya Allah. Jadi
Kalau kita perhatikan pada ayat 58, kerana bekalan yang sudah disediakan oleh Yusuf alaihissalam mencakupi juga adanya peruntukan khas kepada orang-orang luar Mesir, sebab itulah Palestin pun datang ke Mesir. Orang yang duduk di tanah Kanaan pun datang ke Mesir. Sebab apa? Mereka dapat tahu kerajaan Mesir ada peruntukan kepada negara luar Mesir. Sebab itulah, kerana ilham yang Allah Ta'ala beri, ta'wilul ahadith, yang Allah Ta'ala beri kepada Yusuf alaihissalam. Lalu dia membina gudang-gudang yang dapat membuat gandum yang disimpan tidak tertanggal daripada tangkainya, untuk peruntukan kepada negara luar Mesir. Dan kerana itulah datangnya saudara-saudara Yusuf ke Mesir, kerana dapat tahu viral Mesir ada peruntukan. Satu perkara penting, saya rasa penting juga saya kongsikan di sini adalah 7 tahun yang pertama beliau menjadi penguasa Mesir, Yusuf alaihissalam, kenapa tak pulang ke Palestin jumpa ayah? Kalaupun benci kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf alaihissalam bukan begitu. Yusuf tidak berdendam. Tetapi tanyalah satu soalan. Dah jadi orang tinggi di Mesir, kenapa tak balik tengok ayah, mak, tak jenguk orang tua? Di sini kita belajar satu perkara. Kita duduk di tempat Nabi SAW. Kita cuba letak diri kita di tempat Nabi SAW. Nabi, belajar sesuatu daripada Yusuf alaihissalam. Tidak boleh meninggalkan negara yang kau diutuskan kepadanya. Bukan rencana Yusuf untuk ke Mesir, bukan perancangan Yaqub untuk ke Mesir. Ia adalah rencana Allah. Yusuf faham Allah sedang mengatur program kepadanya untuk membawa rahmat. Untuk membawa rahmat kepada Mesir. Nusibu bi rahmatina man nasha. Beliau adalah rahmat Allah kepada bumi Mesir. Jadi ini adalah program Allah kepada baginda di Mesir. Allah nak baginda berada di Mesir sebagai seorang rasul dan sebagai seorang penyelamat ekonomi dan rakyat yang bakal kebuluran. Tetapi tuan-tuan, tetapi baginda faham sallallahu alaihi wasallam, Yusuf tidak keluar meninggalkan Mesir untuk pergi ke Palestin, tanah airnya. Kan? Lalu Nabi faham, baginda juga tidak dibenarkan keluar daripada Makkah selagi belum mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil juga teladan daripada kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ditegur Allah, di'itab, ditegur dengan teguran yang halus kerana telah berijtihad untuk keluar meninggalkan negaranya. Sedangkan baginda diutuskan kepada kaum Nainawa berkenaan. Tetapi kerana baginda menganggap mereka sudah tidak mahu mendengar, mereka sudah menutup pintu mata hati mereka, baginda pun pergi ke negeri lain. Tanpa menunggu izin dan restu daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala menegur baginda dengan peristiwa ikan nun berkenaan. Jadi Nabi belajar Yusuf tidak meninggalkan Mesir kerana tidak mendapat izin daripada Allah. Dalam perkataan lain, Allah tidak memerintahkan baginda untuk meninggalkan Mesir. Lalu baginda kena stay kat Mesir. Walaupun ada rasa sayang, walaupun ada rasa rindu kepada ayah dan keluarganya di Palestin. Itu antara sebab kenapa Yusuf alaihissalam tidak kembali ke Palestin. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Maka dengan perjalanan yang jauh, saudara-saudara Yusuf pun sampai ke Mesir. Terus masuk ke dalam istana beratur panjang. Ramainya orang nak mengambil bantuan daripada kerajaan Mesir, bantuan gandum. Tiba-tiba didapati وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ. Bila mereka masuk saja, dekat situ Al-Aziz sendiri memberikan gandum. Allahu Akbar. Orang nombor 1 dalam Kementerian Kewangan, ataupun dikatakan ulama pemangku orang nombor 1 negara Mesir, Al-Aziz, pemangku Al-Malik, dia sendiri bagi gandum pada rakyat jelata. Sedangkan dia boleh passing kerja ni kepada orang-orang bawahnya.
Tetapi inilah Yusuf AS yang nak mengelakkan ketirisan dan mahu mengelakkan rasuah, mahu mengelakkan sebarang percubaan untuk bertindak zalim sehingga ada orang tidak mendapat haknya. Sebab itulah baginda mengutarakan apa yang baginda kata, inni hafizun alim. Hafiz. Lalu baginda memberikan. Tetapi semasa baginda menerima kedatangan saudara-saudaranya, baginda kenal benar saudara-saudaraku, Masya Allah 10 orang. 10 orang telah datang. Ya. Tetapi saudara-saudaranya yang bersepuluh berkenaan, abang-abang tirinya ini tidak mengenalinya. Kerana kita sedia maklumlah, semasa diletakkan di dalam telaga 30 tahun lepas ataupun 40 tahun lepas, Yusuf sangatlah kecil lagi, budak lagi. Tetapi bila sudah umurnya 40, ia pasti ada perubahan yang besar kepada rupa paras Yusuf alaihissalam. Apatah lagi membesar dalam istana yang baik, kemudahannya, pemakanannya, itu tidak perlu kita rasa pelik. Berlakunya perubahan berbanding saudara-saudara Yusuf yang ketika menjatuhkan Yusuf ke dalam telaga, mereka barangkali sudah ada yang 20, 30 dan hanya tambah 30 saja. Jadi barangkali wajah masih sama, cuma ada kedut-kedut dan rambut putih di sana sini barangkali. Jadi sangat ketara perubahan Yusuf berbanding abang-abangnya. Maka perubahan Yusuf tidak dapat dikenal pasti langsung oleh abang-abangnya. Yang kedua, kerana concern abang-abang Yusuf ini bukan nak tahu siapa Al-Aziz tu. Dalam fikiran mereka barangkali Yusuf sudah hilang, Yusuf sudah meninggal dunia. Wallahualam. Mereka tidak langsung terlintas yang sedang membahagikan gandum kepada rakyat itu adalah Yusuf yang mereka humban dalam telaga 40 tahun lepas. Langsung tidak terlintas. Walamma jahazahum bijihazihim. Lalu Yusuf pun menerima kedatangan abang-abangnya dan baginda dikurniakan Allah ilham untuk jangan terlalu cepat menonjolkan identitimu. Kerana apa? Kerana Yusuf alaihissalam ini memahami 11 akan sujud. 11 akan sujud. Bagaimana beliau perlu melakukan misi berkenaan? Adakah dengan memberitahu lebih awal, hello bro, akulah Yusuf yang hampa humban 30 tahun lepas? Itu takkan membantu. Bagaimana 11 itu akan sujud. Wa kadzalika kidna li Yusuf. Allah Ta'ala bagi ilham untuk Yusuf bertenang. Lalu Yusuf alaihissalam meyakini step by step rencana ini mesti diatur supaya abang-abang saya bertaubat, berubah dan menjadi kaukaban sebagaimana diperlihatkan Allah kepada saya 40 tahun lepas. Pencaturan Allah nampaknya menjadi, saya tidak pernah merancang, dia orang yang datang. Kerana apa yang telah saya lakukan, iaitulah menyediakan gudang khas kepada negara-negara luar termasuk daripada Palestin. Tetapi dalam fikiran Yusuf, bila 10 ini datang, dia tanya satu soalan dalam hatinya. Mana adik aku, bakpo dia mau tak bawa? Bunyamin kat mana? Takkanlah Bunyamin tak dibawa bersama, sebab semua orang tahu syarat dapat bantuan satu keluarga kena ada satu wakil. Habis tu siapa nak bagi makan minum pada Bunyamin dan keluarga Bunyamin? Katakan Bunyamin sudah berkeluarga, siapa nak bagi makanan kepada Bunyamin sedangkan dia tidak hadir bersama? Ini macam ada masalah. Lalu Yusuf alaihissalam meyakini adiknya kekal menjadi mangsa sebagaimana dia. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Tetapi Yusuf bertenang, menyantuni abang-abangnya sehingga abang-abangnya ditanya dengan pelbagai soalan, kerana ini pun protokol yang dilakukan oleh Al-Aziz Mesir kepada setiap rakyat jelata. Seolah-olah ada kertas, di mana kertas itu ada questionnaire, ada soalan-soalan yang memang baginda akan bertanya dengan standardized kepada seluruh orang yang datang mengambil gandum. Nama apa? Berapa orang adik-beradik?
berapa orang keluarga, duduk kat mana, kampung kat mana, alamat mana, nombor telefon apa. Barangkali lah, katakan begitu. Termasuk kepada saudara-saudaranya. Yusuf alaihissalam tidak langsung mendedahkan identitinya. Jadi adanya soalan jawapan semasa dia menyediakan gandum. Katakan ambil gandum daripada simpanan kerajaan, ambil cawan, masuk ke dalam guni. Setiap rakyat yang datang, termasuklah saudara-saudara Yusuf, proses masukkan itu mengambil masa. Jadi Yusuf bersembang dengan setiap rakyat yang datang, termasuk saudara-saudaranya. Mari mana, duduk mana. Jadi adik abang-abangnya tak ada syak langsung kepada ini adalah Yusuf. Rupanya bagi mereka ini Al-Aziz yang sedang menjalankan prosedur soalan, bertanya, jawapan. Kerana bimbang yang datang ini bukan orang yang layak untuk dapat bantuan, bahkan mungkin perisikan. Jadi mereka pun jawablah bila ditanya. Lalu antara soalan berkenaan adalah apa dia? Adik-beradik berapa orang? Dia orang pun kata adik-beradik kami 12. Yang datang ni 10 tuanku. Ya, adik kami yang seorang tu meninggal dunia. Dan yang seorang lagi jaga ayah kat rumah. Jadi Yusuf dapat tahu ada seorang kat rumah tak datang. Yang mati tu tak apalah. Yang kata, yang depa kata adik depa mati tu tak apalah. Tunggulah nanti macam mana. Hampa akan tahulah nanti macam mana aku buat. Ya. Jadi kerana itu soalan dan diberikan jawapan, maka Yusuf menggunakan jawapan saudara-saudaranya untuk mengumumkan peraturan penting. Jika kamu datang sekali lagi di masa akan datang, selepas bekalan kalian habis, maka hendaklah kalian datang dengan adik yang kalian habaq tadi jaga ayah dia. Wajib bawa depa. Bawa adik kamu. Kalau tidak, ayat 60. Kalau tidak, kamu takkan dapat gandum, bahkan access denied. Pintu sempadan, pintu imigrasi mesti akan tutup langsung pintu. Kalian blacklist daripada memasuki Mesir. Bayangkan, 10 ini dah dapat guni masing-masing. Ya, dah dapat guni masing-masing katakan. Ya, tetapi semasa mereka menerima guni berkenaan, ya, tiba-tiba Al-Aziz yang sebenarnya Yusuf mengumumkan satu polisi yang mengejutkan mereka, iaitulah akan datang, saya nak minta maaf, kalian tidak akan mendapat bantuan langsung kalau tak cukup kuota, iaitu 11 orang kena datang, bukan 10/11. Jadi kalau kamu datang juga akan datang, jangan harap aku akan bagi kepada kalian 10, aku tak bagi langsung. Dan kalian tak akan dibenarkan masuk ke Mesir untuk merayu kepada saya seandainya adik yang kalian sebut apa nama tadi? Bunyamin Bunyamin tu tak datang ke Mesir. Ya, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzili. Kamu tak nampak bagaimana saya memuliakan kalian? Saya tidak berkelakuan dengan kelakuan yang tidak baik kepada kalian. Jadi janganlah ya kalian menganggap ya saya menghormati kalian, mengangkat dan memuliakan kalian sebagai tidak menjadi sebab untuk kalian kembali semula nanti dengan adik kalian. Kata para ulama, setengahnya berkata ayat 59 ini menunjukkan Yusuf alaihissalam memperkenalkan kepada rakyat di Mesir yang masuk meminta bantuan ataupun kepada kaki tangannya, ini anak-anak Rasul. 10 orang ni, wahai kaki tangan saya, adalah anak-anak Rasul. Ya, mereka datang daripada Palestin. Jadi kerana mereka anak-anak Rasul, saya dengan ini menggunakan duit saya untuk memberikan kepada mereka sedekah. Ya, sedekah maksudnya apa? Ya, Yusuf bagi tahu dekat dia punya pegawai-pegawai ni dalam secret meeting. Dalam secret meeting di belakang tabir tu, depa ni adalah anak-anak kepada Rasul. Nabi Yaqub namanya. Jadi saya nak kita kembalikan aset mereka.
kembalikan barang-barang mereka yang mereka telah serahkan kepada kerajaan Mesir. Sistem barter kan. Kamu beri kami barang berharga kamu kreatif, create something yang menyebabkan kerajaan boleh guna aset berkenaan, dan sebagai timbal balas kerajaan beri kepada kalian gandum yang kalian perlukan untuk nasi, untuk roti ke apa kan. Jadi secret meeting itu menyebabkan waqala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim. Jadi kalian masukkan semua barang-barang mereka di celah-celah gandum yang kita dah bungkus untuk diorang ni, biar diorang tak perasan. Rupanya barang-barang diorang masuk balik dalam gandum-gandum tu. Dalam gandum tu masuk balik iPad diorang, masuk balik iPhone diorang, katakan begitulah untuk mudah faham tuan-tuan. Lalu pegawai-pegawai tertanya-tanya, kenapa buat begini? Sebab mereka anak-anak Rasul, saya nak bersedekah kepada mereka. Jadi 10 guni ini tambah yang ke-11, ya, yang tak datang tu saya bagi juga. Saya gunakan duit poket saya sendiri untuk sedekah kepada mereka. Kenapa sedekah? Sebab Yusuf memulangkan aset mereka. Sedangkan peraturannya adalah kalau nak dapat gandum, kena beri barang. Tiba-tiba barang dah diberi, dipulangkan. Jadi istilahnya free gift. Free gift, tapi ini gandum kerajaan. Mana boleh free gift? Ada bayaran. Maka bayaran itu keluarkan poket Yusuf alaihissalam sendiri. Ya, beliau bersedekah kepada saudara-saudaranya. Subhanallah, buat baik kepada orang yang pernah buat jahat kepadanya dulu. Dia tahu keluarganya miskin. Dia tahu abang-abangnya ini keluarganya besar-besar, anaknya ramai-ramai. Pasti makanan yang dibawa pulang akan cepat habis. Tetapi rencana baginda sangat licik, sangat tidak dapat dikenal pasti langsung oleh saudara-saudaranya. Jangan lupa, apabila Yusuf memberikan peraturan baru agar jangan datang kecuali adik kamu kena datang. Kamu sedia maklum ini peraturan kerajaan Mesir. Maka mereka sebenarnya keberatan. Saudara-saudara Yusuf ini keberatan. Sebab kami nak bawa macam mana ya tuanku, dia jaga ayah kami. Sebenarnya ayah tak nak bagi Bunyamin kepada mereka, bimbang jadi macam Yusuf alaihissalam nanti. Tetapi mereka berkata, dengan apa jua cara, ayat 61 ya, dengan apa jua cara kami akan pujuk ayah kami agar akhirnya ya Bunyamin yang kami sebutkan tadi, adik kami akan dapat bersama dan akhirnya kami dapat diterima untuk masuk menghadap kali kedua nanti tahun hadapan bagi mendapatkan gandum. Tuan-tuan, insya-Allah nanti kita akan sambung pada ayat 63, iaitu apa berlaku apabila mereka sampai di Palestin.